kecoh di media sosial tentang apa yang kita bincangkan tadi pada nama. Ia sedikit sebanyak memberikan sedikit kegusaran kepada rakyat, Tuan Hanif. Pastinya, terutamanya mereka yang sangat yang hidup, yang sentiasa berpegang kepada prinsip rule of law, yang sentiasa berpegang prinsip kepada ketelusan dan keikhlasan dalam menjalankan amanah dan sebagainya. Tuan Hanif, ia merupakan sesuatu yang kini dilihat sangat serius di Malaysia tentang topik rasuah, dana politik dan sebagainya. Tuan Hanif, di sini apa yang saya ingin saya difahamkan bahawa ianya berlaku apabila buku lejar itu didapati dalam buku lejar itu tercatat nama-nama mereka yang dan sebagainya. Sebenarnya Tuan Hanif, buku lejar itu muncul bagaimana? Adakah ianya dibawa oleh Peguam Zahid ataupun SPRM atau bagaimana? Sebab kalau kita lihat agak mustahil untuk SPRM tidak bertindak awal sekiranya melihat atau mengkaji buku tersebut lebih awal dan nama itu sudah pasti tercatat dalam buku lejar itu. Baik, satu soalan yang cukup betul dan tepat yang perlu kita faham. Para penonton kena faham. Apabila laporan pada hari Khamis lalu keluar berhubung dengan soal balas oleh Peguam Zahid Hamidi, di mana muncul melalui rujukan kepada buku lecture yang dirujukkan kepada SP17, maka persoalan yang muncul dalam minda saya sendiri sebagai seorang peguam bela adalah, adakah buku ledger itu ditampilkan oleh Peguam Bela Zahid Hamidi ataupun telah wujud sebagai bukti kes sebelum itu? Dan bila saya kaji balik, saya dapati melalui laporan media, kajian kita ni, Saudara Zawazi, bukan kajian melalui kuasa daripada pihak berkuasa. Kajian maksudnya merujuk balik kepada laporan terdahulu. Dan bila saya rujuk balik laporan sehari sebelum tu, saya dapati dalam soal utama oleh pendakwa raya kepada SP17, mereka yang merujukkan buku ledger ini. Dan dalam keterangan yang dilaporkan oleh surat khabar di Edge, boleh baca sekiranya nak rujukan yang betul, mengatakan bahawa buku ledger itu telah disahkan oleh SP17 adalah antara dokumen yang telah diambil atau dalam bahasa perundangannya dirampas oleh SPRM semasa siasatan bermula. Yakni apabila SPRM nak menyiasat kes Zahid Hamidi, 33 pertuduhan berhubung dengan Ultra Kirana ni, yang dikatakan 33 pertuduhan rasuah ni, pada masa itu mereka akan pergi atau memanggil pekerja-pekerja, pegawai-pegawai Ultra Kirana. Ini proses biasa siasatan. Dan apa-apa dokumen yang perlu mereka akan rampas. Jadi buku ledger ni telah dirampas oleh pihak SPRM seawal siasatan, yakni pada penghujung tahun 2018 ataupun awal tahun 2019. Dan dalam keterangan soal utama pendakwa raya sendiri menunjukkan bahawa melalui buku ledger itulah David Tan SP17 mengesahkan atau menyatakan, sebab selagi keterangan dia belum selesai sampai soal balas dan soal semula, ini adalah kenyataan. Keterangan atau tidak, mahkamah akan menentukan. Dalam kenyataan ataupun soal utama, dia mengesahkan dan maklumkan bahawa wang-wang yang mereka katakan telah diberikan oleh Zahid Hamidi sebanyak jumlah yang bila di-convert kepada RM menjadi dalam persekitaran 43 juta tersebut telah diberi pada tarikh-tarikh mana dan jumlah-jumlah mana melalui rujukan kepada buku ledger itu. Ini soal utama pendakwa raya. So apa yang berlaku adalah, apabila selesai soal utama, maka semestinya lah Peguam Bela Zahid Hamidi akan bangun untuk bertanyakan soalan yang dia perlu tanya kepada saksi itu. Di sini rakyat kena faham, cara pembawakan pembelaan di dalam mana-mana kes adalah nombor satu, kalau ada elemen jenayah itu yang cuba dibuktikan oleh pihak pendakwa raya melalui saksi tertentu, di sini SP17, maka tugas Peguam Bela adalah untuk menunjukkan ada bahagian keterangan dia dalam soal utama yang ada lumpang, tidak boleh dipercayai, perlu ditolak oleh mahkamah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau antara pembelaan pihak yang dituduh adalah untuk menampilkan cerita mereka yang sebenarnya, apa dia yang berlaku, maka dia berkewajipan dalam undang-undang jenayah untuk menampilkan cerita itu seawal mungkin melalui saksi pendakwa sendiri. Dia tak boleh duduk diam bila mahkamah buat keputusan Zahid Hamidi contohnya perlu membela diri, baru nak kata
Saya sebenarnya 5 tahun saya berada di Australia, saya tidak kat Malaysia pun contohnya. So kalau kita berada di luar negara, kita kena bagi tahu ke pegawai penyiasat setuju atau tidak melalui pasport ni menunjukkan dia tidak berada di Malaysia. Walaupun belum dipanggil masuki pembelaan. Kita kena introduce isu pembelaan. Jadi apa yang berlaku dalam soal balas SP17 adalah melalui laporan media lagi ya. Peguam Zahid Hamidi telah merujuk buku ledger. Dan buku ledger ni kalau telah dirampas, semestinya sesalinan telah diserahkan kepada peguam bela sebelum mulanya bicara. Baik. So dalam catatan buku ledger, beliau telah tanyakan saksi yang sama. Tengok ni, ada atau tidak nama pemimpin ini? Muhyiddin Yassin, Syafiq Abdal, Khairi Jamaluddin, Hishamuddin Hussein On, Rizal Marikan, Naina Marikan, Musa Aman, sebagainya. So saksi menjawab, ada. Jadi bila keluar kenyataan itu, dan bagi tahu pula apa jumlahnya dan sebagainya, tarikhnya, maka itu menjadi suatu benda yang pelik. Iaitu kalau Ultra Kirana ni di tahap ini ya, mahkamah masih bicara tentang Zahid Hamidi. Kita tak masuk campur isu Zahid Hamidi. Kalau Ultra Kirana pernah juga mengeluarkan wang seperti yang ada dalam buku ledger Ultra Kirana itu berhubung projek ini kepada pemimpin lain, adakah mereka juga menerimanya sebagai rasuah atau sebagai dana politik? Ini rakyat kena tahu. Saya akan datang kepada kesannya nanti. Baik. So, ramai selepas membaca soal balas yang dilaporkan itu, ramai para pemimpin politik secara khususnya telah yang menyebelahi pihak kerajaan telah menuding jari mengatakan SPRM telah tidak adil dalam siasatan. Cuma Zahid Hamidi yang dituduh sedangkan nama lain tidak ada langsung. Make sense? Betul. Make sense? Kemudian ada pula para pemimpin yang lain seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin telah keluarkan kenyataan menafikan beliau menerima duit tersebut dan memberi alasan ringkas. Ya, kita tak perlu mendalami alasan dia, maka maknanya dia berani keluarkan kenyataan menafikan penerimaan. So perkara itu mencetuskan satu persoalan. Dan disebabkan yang melibatkan para pemimpin politik di kedua-dua pihak, secara nyata saya boleh nyatakan semestinya pemimpin-pemimpin politik yang berkenaan tidak akan berani nak persoalkan permasalahan tentang buku ledger ini secara mendalam. Sebab kalau lebih tekan, mungkin terpalit muka sendiri. Dua-dua pihak. Di situlah perlu pihak yang berkepentingan kedaulatan undang-undang untuk bangkitkan kenyataan. So pada masa itu, saya masih ingat lagi pada malam itu saya telah bangkitkan isu dalam satu bual bicara bahawa memang betul kalau perkara itu baru dibangkitkan, maka SPRM wajib memberi penjelasan tentang nama-nama tersebut. Tetapi pada masa itu, yakni pada hari Jumaat malam atau Jumaat petang, belum lagi kita tahu ada atau tidak pendakwa raya akan tanya soalan-soalan itu semasa soal semula. Ya? Baik. First stage. Kemudian apa yang berlaku adalah apabila keluar kenyataan-kenyataan para pemimpin politik dan peguam-peguam, maka SPRM secara tergesa-gesa mengeluarkan satu kenyataan media pada 18 Jun. Boleh semak di laman sesawang SPRM 3 perenggan. Dia mengatakan bahawa mereka kini akan membuka siasatan berkaitan nama-nama yang didedahkan di dalam buku ledger. Itu memeranjatkan saya sebagai pengamal undang-undang. Maksudnya awak mengaku, SPRM mengaku awak tidak pernah siasat nama-nama itu. Tetapi SP17 mengatakan buku ledger telah diserahkan kepada awak semasa rampasan. Dan tanggungjawab mana-mana pihak berkuasa adalah untuk menyiasat sepenuhnya barang-barang kes. Sama ada siasatan itu menampilkan bukti kebersalahan ataupun menampilkan bukti pembebasan kepada yang suspek maupun melibatkan mana-mana pihak lain yang juga perlu diambil tindakan. Itu mengejutkan. Mengejutkan, amat mengejutkan. Kita telah mengeluarkan satu kenyataan yang telah dilaporkan oleh pihak media juga mempersoalkan kenapakah perkara itu tidak disiasat dulu. Kenapa kita cakap tidak disiasat dulu?
Sebab SPRM dah mengaku baru nak buka siasatan melalui kenyataan pertama. Baik. Jadi di situ pihak SPRM telah digesa untuk memberi suatu penjelasan. Baik. Kenapa tidak disiasat? Tapi saya minta maaf, saya mungkin mendahului persoalan lanjut, silakan. tapi saya nak tamatkan ini. Yang menjadi lebih mengejutkan, itu 18 hari bulan dan kenyataan kita dilaporkan pada 19. Pada hari semalam, yakni pada 21 hari bulan, secara tiba-tiba satu media utama cetakan internet, FMT, telah melaporkan kenyataan melalui satu sumber SPRM yang tidak ingin namanya dinamakan. Dan kenyataan itu mengatakan sebenarnya bukan SPRM tidak menyiasat sebelum ini. SPRM ada menyiasat. Dia sebut nama Muhyiddin Yassin, ada menyiasat Khairi Jamaluddin, dan dia menambah kononnya ada seorang anak saudara seorang Perdana Menteri untuk jumlah 1.3 juta, yakni jumlah yang kononnya sama dengan jumlah yang dikatakan Muhyiddin Yassin. Dan dikata beberapa peniaga-peniaga lain. Ada perniagaan. Nah, itu bahagian pertama kenyataan dia. Yang keduanya dia menambah. Dia menambah sebenarnya pada masa itu kita diarah untuk fokus Zahid Hamidi. Itu adalah satu kenyataan jika betul amat memeranjatkan. Siapakah yang mengarah? Kenapakah arahan diberikan untuk cuma fokuskan Zahid Hamidi? Adakah arahan itu bermaksud walaupun nama-nama lain wujud, nama-nama itu jangan sentuh? Adakah itu maksud sumber tersebut? Dan ini wajib diperjelaskan oleh pihak berkuasa tertinggi, sama ada Azam Baki, sebab petikan laporan FMT itu adalah sumbernya dari SPRM. Walaupun nama tidak diberikan. Azam Baki kena bagi tahu kepada rakyat sekarang, adakah beliau mengambil pihak dengan kenyataan tersebut ataupun tidak, dan memperjelaskannya. Begitu juga dengan Peguam Negara. Sebab persepsi daripada kenyataan kedua SPRM adalah 3. Yang pertamanya, kalau betul pernah buka siasatan sebelum ini, ianya tidak menceritakan nama semua yang dinamakan oleh SP17, yang termasuk Anipah Aman, Rizal Marikan, termasuk Syamuddin, Syafiq Abdal, tidak dinamakan dalam kenyataan kedua. So, masih kena buka siasatan terhadap yang kedua. Dan yang pertama, kalau sudah buka siasatan terlebih dahulu terhadap Muhyiddin Yassin dan Khairi Jamaluddin, itu yang awak maksudkan, kenapakah kenyataan rasmi media pada 18 Jun mengatakan kami baru nak buka siasatan? Ada pencanggahan. Kalau pernah buka siasatan, sepatutnya kenyataan itu memaklumkan bahawa kami telah menyiasat sebelum ini dan kami akan memperjelaskan dalam perbicaraan ini melalui saksi-saksi yang relevan kemudian nanti. Kalau itu kenyataan SPRM pada masa itu, saya sebagai seorang pengamal undang-undang akan menasihati rakyat, tunggu, belum habis bicara. Tunggu saksi-saksi memaklumkan tentang butiran-butiran penama-penama lain semasa perbicaraan. Tapi itu bukan dinyatakan dalam kenyataan pertama. Dan yang paling masalahnya yang ketiga, apabila ada kenyataan orang SPRM, walaupun nama tidak dinamakan, ada diarah, itu menimbulkan persepsi negatif. Siapa yang arah? Siapa yang mencampuri secara salah urusan kerja SPRM? Adakah pemimpin atasan SPRM ataupun dimaksudkan mana-mana ahli jemaah menteri ataupun orang lain? Ini satu kenyataan yang cukup membahayakan, sebab kita perlu yakinkan diri bahawa mana-mana sistem agensi-agensi berkuasa, SPRM, polis, pejabat peguam negara, malahan mahkamah, tidak boleh dicampuri atas urusan politik. Politik mesti duduk di bawah undang-undang dan perlembagaan. Kita dah seringkali berbincang perkara itu. So itulah yang menyebabkan wajib dijawab. Dan saya menanti, sebab kenyataan kedua telah saya keluarkan, menuntut SPRM, Azam Baki dan Idrus Harun, Peguam Negara, wajib jawab. Rakyat perlu yakin kepada sistem kedaulatan undang-undang. Hari ke hari kita dengar perkara ini. Dan perkara ini baru muncul dalam kes Zahid Hamidi, tapi menjadi kewajipan untuk dijawab.
Baik, berbicara tentang